Salam sejahtera, anda semua itu cerita di sebalik berita. Di sebalik kita melihat kepada hari kelima perjalanan ibadah puasa. Hari ini juga dimaklumkan yang mana kita akan melihat kepada perkembangan op cari lamat ataupun mencari dan juga menyelamat susulan daripada insiden 4 penyelam warga asing yang hilang ketika menyelam di Pulau Tokong Sanggul Mersing malam tadi. Dan sehingga pada waktu ini apa yang kita ketahui, yang pertamanya identiti keempat-empat mangsa dikenal pasti. Penyelam yang hilang merupakan warga Britain Adrian Peter 40 tahun dan juga anaknya Nathan Rees 14 tahun warga Belanda. Dua lagi mangsa ialah wanita warga Perancis Eliza Alexandra 18 tahun dan juga wanita yang juga jurulatih penyelam Christine Groden 35 tahun daripada Norway. Itu yang pertama. Yang kedua, info ataupun perkara yang kita tahu setakat ini, wanita yang juga warga Norway yang disebutkan yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu Christine, salah seorang daripada 4 penyelam yang hilang di Mesir semalam, ditemukan selamat pada tengah hari tadi. Untuk anda, kalau anda nak tahu perjalanan dan juga kronologi insiden penyelam yang hilang di Mersing ini, anda boleh terus ke astroawani.com. Ada kami paparkan, ada kami kongsikan kronologinya daripada semalam sehinggalah pada waktu ini penyelam yang hilang di Mersing, apa yang kita ketahui setakat ini. Baik, untuk waktu ini kami boleh saya nak terus bersama dengan Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria, iaitu Pengarah Maritim Negeri Johor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Tuan, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan setakat jam 5 petang perkembangan op cari lamat bagi insiden penyelam yang hilang di Mersing ini. Okey, untuk operasi cari lamat yang kita laksanakan untuk hari yang kedua ini, sehingga jam lebih kurang 5 petang lah, saya baru dapat update daripada Maritime Rescue Sub Center Johor Bahru. Setakat ini perkembangan masih lagi seperti mana yang dilaporkan tengah hari tadi, iaitu penemuan seorang mangsa, iaitu Christine Groden, 35 tahun, warga Norway, yang mana diselamatkan pada jam 8.15 pagi tadi oleh sebuah bot tunda HK-3 yang dalam pelayaran dari Indonesia ke Thailand. Jadi setelah dia diselamatkan, kemudiannya pihak kru bot tunda tersebut telah pun berhubung dengan rakan mangsa di darat, dan kemudiannya seterusnya memaklumkan kepada pusat pos operasi hadapan cari lamat di Mersing, dan seterusnya kita menggerakkan aset untuk pergi mengambil Christine Groden ini di kawasan Tanjung Sedili, berhampiran dengan kawasan Sedili, dan seterusnya dipindahkan ataupun dibawa ke Mersing dengan menggunakan helikopter agensi penguasaan maritim Malaysia, dan kemudian dibawa ke Hospital Mersing. Jadi daripada jarak mangsa ini dijumpai dengan tempat dilaporkan hilang adalah lebih kurang 30 batu nautika ke arah selatan, ke arah selatan. Jadi 30 batu ini jaraknya agak jauh lah, sebab dalam tempoh lebih kurang 20 jam lebih kurang, telah pun hanyut sejauh 30 batu nautika. Dan setakat ini 3 mangsa yang lain itu masih belum dijumpai, dan kita masih lagi meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Okey. Tuan, kalau boleh saya nak tanyakan lagi, melihat kepada operasi hari kedua dan seperti yang dimaklumkan oleh Tuan, setakat ini sama seperti tengah hari tadi, hanya seorang sahaja mangsa daripada keempat-empat yang hilang ditemukan selamat pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit siasatan awal dan juga laporan daripada cerita pada mangsa yang ditemukan selamat tengah hari tadi, pagi tadi.
Okey, maklumat daripada mangsa yang kita jumpai ini, yang kita dapati selamat ini, Christine ini dia memaklumkan bahawa ketika melakukan penyelaman di waktu pagi jadi di hari pertama penyelaman itu dilakukan, itu lebih kurang pada pukul 12 lebih tengah hari. Kemudiannya di bawah itu terdapat underwater current ataupun arus bawah air, permukaan yang kuat yang menghanyutkan keempat-empat mangsa ini lebih kurang 500 meter daripada lokasi penyelaman itu. Mereka ini kemudiannya struggle untuk mengapungkan diri, dan kemudiannya Christine ini dia cuba mendapatkan bantuan daripada bot yang membawa mereka yang jaraknya lebih kurang 500 meter. Tetapi malangnya bot operator tersebut tidak menyedari tentang panggilan kecemasan yang dibuat oleh Christine ini. Dan seterusnya mereka hanyut, dan sehinggalah dijumpai pada pukul 8.15 pagi keesokan harinya. Tuan, mungkin apa perkara ataupun cerita yang dikongsikan kali terakhir untuk Christine, apa momen ataupun apa yang diingat kali terakhir pada hari pertama itu? Christine ini dia maklumkan bahawa kali terakhir dia melihat 3 orang mangsa yang lain adalah pada jam 12.45 tengah hari semalam. Itu kali terakhir dia nampak mereka. Dan mereka ini hanyut ke arah selatan, dan Christine ini berada di kedudukan antara ketiga mangsa tersebut dan juga antara boat operator yang membawa mereka ke lokasi penyelaman tu. Jadi kalau jaraknya lebih kurang dalam 500 meter, yang 3 lagi lebih jauh lagi daripada itu. Dan mungkin juga kerana arah arus itu ke selatan dan juga tiupan angin menyebabkan panggilan yang dibuat oleh Christine kepada operator bot tersebut tidak dapat didengari. Dan seterusnya sehinggalah operator bot tersebut meminta bantuan kecemasan melalui talian MERS 999 yang kita terima pada lebih kurang pada jam 2.45 petang. Dan seterusnya kita aktifkan search and rescue. Sejurus kita menerima maklumat berkenaan dengan kejadian ini. Tuan, mungkin pada waktu ini tadi dikongsikan tentang pergerakan arus dan juga tiupan angin yang kencang, khususnya melihat kepada hari pertama insiden. Untuk bagi anggota ataupun bagi agensi yang terlibat dalam operasi cari lamat ini, mungkin ada cabaran yang tertentu. Saya difahamkan pada sebelah pagi ataupun tengah hari ada berlaku cuaca yang kurang baik, hujan di kawasan tersebut. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini cabaran yang dihadapi oleh agensi mencari dan juga menyelamat dalam op cari lamat ini, dan mungkin boleh dikongsikan sedikit kalau berdasarkan laporan yang Tuan kongsikan, mangsa pertama Christine tadi ditemukan 30 batu nautika daripada kawasan pencarian lokasi beliau hilang itu. Ada sebarang makluman ataupun dimaklumkan kepada agensi-agensi di negara jiran, Tuan? Okey. Berkenaan dengan permohonan bantuan yang kita lakukan kepada pihak negara jiran ini, yang pertamanya kita telah pun menghantar notifikasi kepada pihak Badan Search and Rescue Nasional Indonesia, Basarnas. Dan yang keduanya kita juga memaklumkan kepada pihak berkuasa Polis Coast Guard Singapura untuk memaklumkan tentang kejadian ini, dan kemungkinan
mangsa berkenaan hanyut ke dalam perairan negara mereka. Yang keduanya, kita juga telah mengeluarkan notifikasi kepada kapal-kapal yang berlayar melalui kawasan perairan ini, kawasan perairan yang berkenaan, melalui NASDAQ yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Laut Malaysia, memaklumkan kepada kapal-kapal dagang, semua kapal-kapal dagang yang berlayar melalui kawasan ini. Dan kita harapkan sekiranya ada any sighting atau penglihatan yang menunjukkan sama ada mangsa ini ditemui dalam keadaan apa sekalipun, supaya mereka membantu untuk memberikan bantuan yang sewajarnya, menyelamatkan mereka dan memaklumkan tentang perkara penemuan tersebut kepada pihak kita lah. Pada masa yang sama, bercakap tentang keadaan cuaca hari ini. Sebenarnya cuaca hari ini agak baik. Ketinggian ombak pun hari ini bukanlah satu cabaran yang besar sebenarnya. Ketinggian ombak yang mencecah lebih kurang 1.5 hingga 2 meter. Jadi dari segi cuaca itu sendiri sebenarnya tidaklah terlalu ekstrim. Cuma hujan, terdapat berlakunya hujan di laut tadi. Dan hujan juga mungkin menghadkan penglihatan kepada petugas-petugas yang menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Tetapi itu juga bukanlah kekangan bagi kita untuk terus melaksanakan operasi ini. Dan kita masih lagi menyimpan harapan bahawa mereka ini semuanya akan ditemui dalam keadaan yang selamat. Kerana kemungkinan juga mereka telah pun diselamatkan oleh vessel-vessel yang melalui kawasan tersebut. Sama ada bot-bot nelayan ataupun vessel-vessel yang lain. Dan kita harapkan kalau sekiranya ada perkara tersebut berlaku, mereka ini telah pun ditemui, kita harapkan pihak yang berkenaan boleh berhubung dengan kita untuk kita laksanakan tindakan yang selanjutnya lah. Okey, baik, terima kasih Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria. Laksamana Pertama Maritim tadi adalah pengarah Maritim Negeri Johor yang mana berkongsi sedikit perkembangan terkini khususnya melihat kepada insiden penyelam hilang di Pulau Tokong Sanggul Mersing, dan pastinya Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam akan berkongsi lagi segala kemaskini dan juga update khususnya melihat kepada insiden berkenaan. Baik, untuk waktu ini juga kalau boleh saya nak terus bersama dengan rakan saya Siti Nur Akilah, kerana Siti Nur Akilah juga antara media yang awal membuat liputan berkaitan dengan insiden ini. Assalamualaikum Siti Nur Akilah. Assalamualaikum Fauzi. Okey, Akilah, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, tadi dikongsikan oleh Tuan Nur Hizam tadi berkaitan dengan perkembangan operasi cari dan menyelamat. Kita tahu setakat ini hanya ataupun masih lagi seorang sahaja mangsa ditemukan selamat. Ada lagi 3 lagi operasi menyelamat, fokusnya untuk mencari lagi 3 lagi mangsa. Tetapi bagi wartawan dan juga media, mungkin boleh diceritakan pada waktu ini di sebalik liputan yang dibuat. Kita tahu ini adalah hari kelima bulan puasa ya, mungkin cabaran untuk membuat liputan itu mungkin sedikit berbeza dengan hari-hari yang lain, apatah lagi berlaku insiden juga tragedi ini. Mungkin boleh dikongsikan gerak kerja Akilah dan juga juru kamera untuk hari kedua operasi mencari dan juga menyelamat ni. Ya Fauzi, kami dimaklumkan malam tadi sebenarnya berkaitan dengan sidang media. Ada insiden media oleh APMM Maritim di Mersing berkaitan dengan insiden kehilangan 4 penyelam warga asing ini. Dan bila kita tahu perkara itu, kita terus maklum kepada rakan setugas. Apabila tugas telah diberikan, kita akan set time. Okey, bila perkara itu terjadi, kita akan bergerak awal lah, seawal yang mungkin bila di awal pagi, kerana kita menjangkakan sekiranya ada apa-apa berlaku
kita akan dapat maklumat dengan lebih awal lagi. Dan perkara ini dimaklumkan menerusi hubungan rapat antara media dengan APMM itu sendiri, menerusi aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Dan Fauzi, kalau diikutkan sebenarnya kami bergerak sekitar jam 9 pagi, tetapi dimaklumkan bahawa Menteri Besar Johor juga ada melihat meninjau kawasan seawal jam 9 pagi dan kami mengubah waktu kami sendiri untuk bergerak ke lokasi seawal jam 7 pagi tadi. Dan apabila tiba lokasi, Menteri Besar juga telah tiba dan kita juga ada sidang media bersama Menteri Besar itu sendiri memaklumkan pelbagai perkara berkaitan dengan kedutaan dan sebagainya, termasuk juga identiti bangsa. Dan apa yang saya boleh kongsikan setakat ini, terdapat juga notis pemberitahuan kepada kepada pengusaha-pengusaha ataupun resort-resort di sekitar chalet di sekitar Mersing itu sendiri bahawa aktiviti scuba atau snorkeling dihentikan serta-merta berikutan insiden ini dan pemantauan akan dilakukan terhadap resort ataupun chalet-chalet ini termasuk dengan pusat scuba supaya pemberitahuan ini dan pengawasan ini dijalankan serta-merta, Fauzi. Akila, mungkin boleh dikongsikan sendiri, mungkin dalam 1 atau 2 minit yang akhir ini, mungkin tak ramai yang tahu ataupun sedia maklum berkaitan dengan kawasan ataupun lokasi penyelaman di Pulau Tokoh Sanggul Mersing ini. Saya difahamkan oleh rakan-rakan yang berada di Johor, ini sebenarnya lokasi yang agak terkenal untuk aktiviti menyelam. Mungkin boleh dikongsikan, adakah ini insiden yang kali pertama ataupun sebelum ini pernah jadi lagi keadaan dan juga insiden yang sama seperti ini? Saya dimaklumkan oleh sidang media bersama Ketua Polis daerah Mersing tadi, Tuan Cyril Edwin sendiri, Superintendent. Jadi saya kongsikan kepada penonton bahawa itu adalah kejadian pertama. Dan kawasan sebenarnya, Fauzi, kawasan penyelaman scuba yang dilakukan latihan oleh 4 penyelam warga asing yang hilang ini adalah kawasan yang biasa, yang kerap digunakan untuk latihan scuba. Jadi perkara ini mungkin berlaku, Superintendent Edwin juga tadi ada kongsikan, ia mungkin berlaku disebabkan oleh arus kuat di dalam di permukaan laut dan juga di dalam laut yang menyebabkan mereka hanyut. Perkara itu memang tidak dapat dielakkan kerana kita sudah tahu benda tu adalah bencana atau bencana alam yang kita memang tidak dapat jangkakan. Dan menyentuh mengenai dengan pulau-pulau di sekitar Mersing ini, sememangnya Mersing mempunyai beberapa pulau yang cantik dengan perairannya yang jernih. Kalau Fauzi sendiri pernah pergi dekat Pulau Mersing ni, memang nampak jelaslah kelihatan kehidupan ataupun ikan-ikan di dalam laut itu kalau kita nampak daripada atas. Fauzi. Okey, baik. Terima kasih Siti Nur Akila Omar, Wakil Ekstra-Awani di Johor, yang mana berkongsi sedikit liputan yang beliau lakukan khususnya melihat kepada insiden 4 penyelam warga asing yang dilaporkan hilang ketika menyelam di Pulau Tokong Sanggul. Dan pada awal tadi kita bersama dengan Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria, Pengarah Maritim Negeri Johor, yang berkongsi update ataupun status terkini berkaitan dengan op cari lamat susulan daripada insiden tersebut. Banyak lagi dan juga perkembangan semasa akan kami bawakan khususnya dalam platform astroupdate.com dan juga Buletin Awani. Baik, cerita berat seketika kembali lagi selepas ini.